Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Amrullah bin Jakurallah akan membentangkan mengenai latar belakang penubuhan NAM. Okey, baiklah. Apa itu NAM? NAM ini adalah merupakan pertubuhan yang dianggotai oleh negara-negara berkecuali. Apakah yang dimaksudkan dengan berkecuali? Okey. Berkecuali yang dimaksudkan di sini adalah dengan tidak menyokong mana-mana blok pada ketika perang dingin berlaku, sama ada blok barat ataupun blok timur. Okey. Negara-negara yang menganggotai NAM ini berhasrat untuk menentang kolonialisme, imperialisme dan juga neokolonialisme, yang mana ideologi-ideologi ini ataupun fahaman-fahaman inilah yang menyebabkan berlaku banyaknya siri peperangan sebelum penubuhan NAM lagi di dunia pada ketika itu. Okey, NAM ini diasaskan oleh Presiden Joseph Broz Tito, iaitu Presiden Yugoslavia, dan juga beberapa pemimpin dunia yang lain, misalnya seperti Presiden Gamal Abdel Nasir, iaitu Presiden daripada Mesir. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai matlamat dan tujuan NAM ataupun dikenali sebagai pertubuhan negara-negara berkecuali. Okey. Tujuan pertama penubuhan NAM ini adalah untuk tidak menyokong mana-mana blok yang mengalami konflik seperti blok timur dan juga blok barat sewaktu perang dingin, ataupun secara ringkasnya tujuan utama penubuhan NAM ini adalah mengumpulkan negara-negara yang mengamalkan dasar berkecuali. Okey. Tujuan NAM yang kedua adalah untuk mengekalkan keamanan dunia dengan menyelesaikan pertikaian melalui rundingan. Antara punca berlakunya perang dingin adalah disebabkan tidak berlaku sebarang rundingan antara blok barat dan juga blok timur, menyebabkan berlakunya perang dingin ini. Okey. Tujuan ketiga penubuhan NAM ini adalah untuk memupuk kerjasama dalam kalangan negara anggota. Sewaktu penubuhan awal NAM, terdapat banyak negara yang menganggotai NAM ini adalah merupakan negara-negara yang baru membangun ataupun baru merdeka. Jadi sebabkan itulah penubuhan NAM ini bertujuan untuk memupuk kerjasama dalam kalangan negara anggota, misalnya daripada aspek ekonomi, sosial dan juga politik. Tujuan NAM juga adalah untuk menghormati hak asasi manusia selaras dengan prinsip yang dikemukakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yang mana sebelum penubuhan NAM ini berlaku banyak pelanggaran hak asasi manusia, misalnya seperti perang, dan menyebabkan NAM ini ditubuhkan untuk mengumpulkan negara-negara yang mempunyai tujuan yang sama bagi menghormati hak asasi manusia. Jadi itu adalah merupakan beberapa matlamat dan juga tujuan penubuhan NAM. Relevankah Malaysia menyertai NAM? Pada awal penyertaan Malaysia ke dalam pergerakan negara-negara berkecuali NAM dilihat sangat relevan kerana ketika itu Malaysia baru sahaja mencapai kemerdekaan. Malahan, Malaysia ketika itu juga boleh dikategorikan sebagai negara ketiga. Jadi, adalah sangat penting bagi sebuah negara yang baru merdeka untuk membangun dengan pesat tanpa dipengaruhi oleh mana-mana blok ketika itu yang mengalami konflik sehingga tercetusnya perang dingin. Malaysia mengambil langkah untuk menyertai NAM juga bagi menyokong objektif yang digariskan oleh NAM, antaranya bagi mengekalkan keamanan global dan menghormati hak asasi manusia selaras dengan prinsip Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, yang mana sebelum Malaysia menyertai NAM terlalu banyak pelanggaran hak asasi manusia sehingga berlaku beberapa siri peperangan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berskala besar, seperti Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Hal ini menyebabkan penyertaan Malaysia pada awal penubuhan NAM sebagai langkah untuk menyokong salah satu objektif penubuhan NAM dilihat relevan pada ketika itu. Sehingga kini, Malaysia dilihat relevan dalam menyertai NAM kerana objektif yang digariskan oleh NAM ini bukan sahaja memberi manfaat kepada Malaysia, namun juga kepada global secara keseluruhannya. Peranan Malaysia dalam hubungan negara-negara berkecuali melalui ASEAN, Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara, ASEAN melalui PBB, Malaysia telah mendapat pengiktirafan bagi rantau ASEAN dari kuasa besar. ASEAN telah diisytiharkan sebagai rantau yang mengamalkan ZOFAN, iaitu Zon Aman Bebas dan Berkecuali.
Yang kedua adalah negara-negara Islam. Malaysia berminat mengadakan hubungan diplomatik dengan negara Islam kerana dasar perjuangannya selari dengan dasar perjuangan Malaysia, iaitu untuk mencari perdamaian di Timur Tengah, membebaskan Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa yang dikuasai oleh Israel. Seterusnya, menggalakkan negara membangun terus bersuara tentang masalah mereka dan mengamalkan keamanan dunia, mengadakan diplomasi kepelbagaian melalui PBB, memberi penekanan kepada isu pembangunan sosial terutamanya masalah kemiskinan. Selain itu, peranan Malaysia adalah mencadangkan idea penumbuhan jawatan kuasa pemandu kerjasama Selatan-Selatan dalam sidang kemuncak pergerakan negara berkecuali di Harare, Zimbabwe pada tahun 1986, menyertai sidang kemuncak 6 di Colombia, Havana, New Delhi dan Luanda, melancarkan portal e-Sekretariat 6 pada tahun 2004 yang menjadi pangkalan data. Selanjutnya adalah menganjurkan mesyuarat khas peringkat Menteri Luar Palestin di Putrajaya pada 13 Mei 2004 dan di Durban, Afrika Selatan 18 Ogos 2004. Selain itu, menggabungkan pernyataan tentang Palestin dalam dokumen muktamar dan menghadiri persidangan Afro-Asia di Bandung, Indonesia pada tahun 2005. Sumbangan Malaysia sebagai pengerusi negara-negara berkecuali. Yang pertama adalah untuk merapatkan jurang digital. Malaysia telah melancarkan portal e-Sekretariat 6 2004 yang bertindak sebagai pekalan data kepada kesemua isu berhubung 6 bagi mempertingkatkan komunikasi serta koordinasi, mempercepat proses pembuat keputusan dan merapatkan jurang perbezaan digital serta perpaduan antara negara anggota 6. Yang kedua adalah untuk mempertahankan hak rakyat Palestin. Malaysia telah mengajukan mesyuarat khas peringkat Menteri 6 mengenai Palestin di Putrajaya pada 13 Mei 2004. Malaysia juga mengesahkan akan membuka kedutaan untuk Palestin bagi memberikan bantuan dan sokongan berterusan disalurkan kepada rakyat Palestin. Yang ketiga adalah mengajukan mesyuarat peringkat 6 mengenai kemajuan wanita dengan kerjasama wanita, keluarga dan masyarakat bagi menyumbang ke arah pembangunan wanita negara-negara 6. Yang terakhir adalah persidangan keamanan di Palestin, anjuran aman Malaysia di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC bagi mencari penyelesaian terhadap konflik Palestin yang berlarutan sejak 50 tahun lamanya. Antaranya adalah mendesak kuasa besar dan pertubuhan antarabangsa untuk memberi komitmen yang meleraikan konflik Palestin-Israel. Dan mereka juga menggalakkan penyokong rakyat Palestin di selatan dan tempat-tempat lain untuk berhubung dengan lebih kerap dengan kumpulan masyarakat Madani Israel yang komited terhadap usaha keamanan. Seterusnya ialah isu semasa. Isu semasa yang berkaitan adalah isu COVID-19. NAM telah mengadakan mesyuarat sidang kemuncak secara atas talian untuk menghimpunkan negara anggota bagi membincangkan mengenai isu COVID-19. Persidangan ini telah dipengerusikan oleh Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev yang mana merupakan Presiden semasa 6 bagi sidang 2016-2022. Persidangan ini telah mempunyai tema iaitu Bersatu Menentang COVID-19 yang mana lebih memfokuskan kepada negara-negara anggota. Malaysia juga turut mempunyai pendirian iaitu telah menggesa NAM untuk membantu negara-negara kecil dalam menangani isu COVID-19. Malaysia sangat mengalu-alukan penumbuhan pasukan petugas NAM untuk mengenal pasti keperluan sosial dan kemanusiaan khususnya yang melibatkan anggota NAM. Malaysia juga menyambut baik inisiatif Azerbaijan untuk mempromosikan nilai multilateralism dalam memerangi wabak COVID-19.
Kesimpulannya, Malaysia bukan sahaja menikmati keistimewaan apabila menjadi negara anggota, namun Malaysia sendiri turut menyumbang kepada pertubuhan tersebut. Penyertaan Malaysia dalam NAM mampu untuk menyumbang ke arah pencapaian objektif yang telah ditetapkan oleh pertubuhan NAM. Malaysia dilihat sebagai salah sebuah negara yang sangat komited dan sentiasa peka dengan isu-isu semasa yang menjadi permasalahan dan memerlukan perbincangan secara bersama-sama negara anggota bagi menyelesaikan sesuatu isu tersebut.